boleh bersyukur dengan apa yang kita ada. Kita pergi majlis kuni kahwin orang kan, lawa bini dia, weh, kenapa lelaki dia macam tu? Contoh kita cakap, mak handsome mak lelaki dia, mana dia dapat weh, kan? Dia macam mana? Ada je kita cakap. Sedangkan kita kena faham, kita compare dengan kat rumah kita memang takkan sama, sebab kita dah tengok muka dia hari-hari lain. Sebenarnya orang lain pun pandang lawa isteri, lawa suami, handsome, tampan, kacak. Orang akan pandang sebab bukan hak dia. Itu sebenarnya. Nampak tak? Kita kena belajar bersyukur. Walaupun suami kita tidak setampan Fatah Amin Aaron Aziz, walaupun isteri kita tidak secantik Niloufar Fazura Maya Karim, kita kena bersyukur sebab tutup lampu sama. Kau tanya Piuris tu, Niloufar tu, tutup lampu menyala kau Niloufar tu? Tak ada. Sama yang galap, gabo-gabo terasa dah settle. Macam tu je. Kena banyak cerita berapa kan? Iya tuan-tuan. Ada ke yang pasangan pengantin dia punya sayang kat bini kan? Malam pertama buka lampu, tak nampak muka kau ni? Tak ada. Betul, tak tahulah kan. Ada orang lain tak tahulah kan. Lain orang lain cara. Belajar bersyukur. Tu sebabnya kadang orang perempuan sibuk nak kurus. Kenapa? Apa besar? Pernah tak kau tanya pasangan kau? Abang, saya kalau saya nak kurus okey tak? Tanya pasangan. Suami kan, no, jangan, maintain macam ni. Abang tak nak kurus. Alah, kenapa? Sebab apa nak kurus? Sebab nak lawa. Percaya cakap saya, kurus dan lawa tak ada kaitan. Kalau muka kau tak boleh blur tu, dia tetap tak boleh blur, faham? Jadi makna kata tak, jangan kecil hati, sebab kecantikan itu subjektif, faham? Jadi kalau nak kurus sebab apa? Sebab nak badan ringan sikit bang, productivity okey, pergerakan senang. Saya bang, alhamdulillah dah 10 tahun dah saya kerja dekat MBSB, saya tak pernah pakai lift. Dengan camah pagi tadi naik tangga bang, tingkat 23 sampai ke atas memang dah tak upa orang bang. Betul. Tu kan tu heran. Lepas tu korang nampak ambil gambar. Cuba tengok orang lelaki ambil gambar tadi. Lelaki bergambar semua ikhlas. Okey. Senyum. Freestyle. Macam dekat Rompin tu, makcik tu, free size. Aku pun tanya, apa lah free size lah makcik? Alah yang cani-cani itu freestyle makcik. Tapi dia confident. Oh lelaki macam tu. Yang paling hipokrit ambil gambar perempuan. Sini. Pap, dia menyorok sikit belakang tu. Kalau dah gomok lah, banyak cerita payah cerita kan. Tu. Kan? Syukur. Kita tak pernah bersyukur dengan apa yang kita ada. Kan? Saya memang tak tahan juga lah. Kan? Bila saya tengok badan saya, hari tu melebar, perut dah macam tembikai, sini dah bulat macam ni. Lepas tu orang crop dekat TikTok tu. Kau nak ambil video aku, kau crop lagi. Lepas tu kau letak kau punya watermark tu, kau nanya. Lepas tu kau masukkan ayat ada bunga-bunga kan, tak pasal-pasal, tapi Samsul Bat tu ada bunga-bunga lah terbang apa semua, bulat muka ni. Lepas tu saya kena kontrol. Tapi saya bersyukur lah dengan apa yang ada. Yang ketiga, kita kena percaya pada hikmah. Ada sebabnya Tuhan bagi ni. Adalah berpuluh tahun dah, berbelas tahun aku kerja situ kat tempat aku. Ada hikmah. Macam kita, kalau saya buat team building tu, ada kan kita main damula. Ada orang rezeki dia tangga. Maling-maling tangga. Habis. Untung betul dia. Ada orang rezeki dia pula naik ular. Lah. Kalau orang tua lah buat team building main damula, bodoh lah ni, marah lah. Padahal dia yang maling kan.
satu lagi tu pula, ular tidak, tangga tidak. Ular tidak, tangga tidak. Dia melangkau. Masalah dia dekat 98. 99, 100 undur balik, 99, 100 undur balik. Sebenarnya ketiga-tiga ni ada kaitan dengan karier kita. Ada orang karier dia naik. Tuhan dah tentukan rezeki dia macam tu. Ada orang tukar yang ular tadi, tukar department. Pangkat tak naik. Kejap jaga store, kejap jaga file, kejap jaga ni, kejap ni. Tapi bila dia bersara nanti, orang tak boleh tipu dia. Semua proses kerja dia tak mudah. Yang 98 naik, tak pencen-pencen, bersambung-sambung kontrak dia. Sebab khidmat dia masih diperlukan. Sentiasa ada hikmah. Ada hikmah. Nampak tak? Tanam tabu di tepi rumah, cabut ubi sampai ke akar. Kalau hidup percaya dengan hikmah, selautan garam terasa tawar. Kita tak naik pangkat, tapi Tuhan bagi benda lain. Contoh, Tuhan bagi anak yang baik. Balik rumah, Assalamualaikum. Mama tak sihat Mama nak pakai ubat ke belum? Allahu Akbar. Sejuk apa? Sejuk apa? Sejuk hati. Sejuk perut ni kombung tu. Dia lain tau dengan sejuk hati. Sejuk hati kan. Halah mama nak kau ubat ke belum? Allah, anak mama kan macam tu tangan. Ke anak mama tak ada. Korang ni itulah, gemar bercakap tapi perbuatan tak sama. Perempuan macam tu. Semua pantang tengok orang FYP je mulalah. Ambil tangan kat handbrake. Kalau tangan husband, imamku. Asal lelaki handsome lalu, imamku. Habis yang tak handsome tu, fungsi harap kematian, ketua kampung, penghulu. Aku tu aku geram kadang orang perempuan ni. So suka letak label dengan handsome kan. Itu tak apalah. Kemudian yang keempat, yang kena ada redha. Redha kena ada dalam hati kita. Apa maksud redha? Apa beza redha dengan pasrah? Apa beza redha dan pasrah? Jadi risau. Penceramah ni kalau dia tanya, dia jawab balik. Tapi ni kira okey lah ni. Dia senyap ni kira okey. Saya pernah ceramah maulud dekat Kuala Pilah. Makcik apa maksud selawat makcik? Makcik apa maksud selawat? Seorang makcik tu nyaut. Nak camah-camah lah, tanya pula. Dia tu sound tu. Kira senyap ni kira okey lah ni. Samsing betul makcik tu dia sound aku. Menyesal aku tanya. Beza antara redha dan pasrah. Redha tu menerima dengan hati yang ikhlas. Kita diuji. Ayah sakit, anak ada masalah macam ni, terima dengan hati ikhlas. Pasrah, terima walaupun hatinya sakit. Contoh nak bagi faham. Pasrah macam ni, pasrah. Tak apalah, nak macam mana, suami akak dah pilih jalan ni. Tak ada perempuan boleh terima macam ni. Tapi akak terima, hati akak sakit, akak terima. Kalau ikutkan memang akak nak bunuh, tapi macam mana kan? Macam tu. Redha pula terima dengan hati ikhlas. Agaknya dah rezeki akak kan, akak kena terima lah. Dah suami akak pilih macam ni. Cuma akak harap suami akak boleh berlaku adil, jaga semua isteri-isteri yang dia ada ni dengan baik, jangan menzalimi. Dan juga semoga akak kuat dan tabah menghadapi benda ni. Akak yakin ada sinar di hujung terowong. Percayalah orang lelaki, percayalah itu tak akan berlaku. Contoh faham. Yang itu saya siap. Itu hanya sekadar ilustrasi rujukan akademik saja. Macam tu redha ni terima walaupun juga keadaan. Kemudian apa yang kena ada adalah ikhlas. Kemudian apa dia? Tawakal, serah. Kita dah buat macam-macam. Tawakal, serah pada Tuhan. Kerja ikhlas. Kerja tak naik pangkat. Kau tengok dah, kalau naik pangkat ke? Pangkat ke? Kita ni apa weh? Kalau kursus hantar Sarawak, hantar dia. Kursus Sabah, hantar dia. Luar negara, hantar dia. Kursus kat Jalan Sentul, hantar kita. Contoh. Semua petikai. Ada je benda. Sebenarnya jangan lupa Malaikat Jibril ada pesan pada Nabi Muhammad. Pesan untuk kita semua manusia ni. Pesan apa? Hiduplah sesuka hati kamu sampai masanya kamu akan mati.
Sayangilah, cintai sesiapa sahaja sampai masanya kamu akan berpisah dengannya. Perbuatlah sesuka hati kamu sampai masanya kamu akan dibalas dengan setiap perbuatan kamu. Kemuliaan seorang insan adalah apabila bangunnya di waktu malam beribadah kepada Tuhannya. Dan keperkasaan seorang insan, keperkasaan adalah ketidakbergantungannya sesama makhluk. Maknanya bila bergantung dengan manusia untuk dapat sesuatu, kita akan kecewa. Aku harap sangat suami aku ni tak cari lain, kita akan kecewa. Salah macam tu. Aku harap Tuhan jagakan dia untukku agar dia terus menjaga diriku. Macam tu. Faham tak? Kita serah kat manusia, kita akan kecewa. Tak minta lah bos nampak kerja aku, boleh aku naik pangkat, kita akan kecewa. Minta-minta lah dia ni, kita akan kecewa. Minta-minta dia bagi aku ni, dia akan bagi aku ni, dia akan bagi aku ni, dia bagi aku kedudukan, dia bagi aku keuntungan, kita akan kecewa. Imam Ibn Abbas pernah dipegang dadanya oleh Nabi. Prophet Muhammad sentuh dada dia apa? Dia kata, Allah mafaqihu fiddin wa alimhu ta'wil. Dan ada ayat lagi pesanan dia, kalaulah satu dunia ini berhimpun, kata dia, dan ingin memberikan keuntungan kepada kamu, nescaya kamu tidak akan mendapatkannya melainkan apa yang telah Tuhan tentukan untuk kamu. Faham tak? Dan kalau satu dunia ini berhimpun untuk memberikan kemudaratan kepada kamu, nak bagi bencana, nak bagi teruk kita ni, dia tidak akan berlaku melainkan sekadar apa yang Tuhan dah tentukan untuk kamu. Jadi jangan kita bergantung pada manusia, kita akan kecewa. Bekerja, buat betul-betul, harap Tuhan bagi balasan, sudah settle. Pada yang non-Muslim, dia percaya buat baik dibalas baik, dia percaya. Kita pun percaya buat baik dibalas baik, dan buat jahat pun kadang-kadang dibalas baik. Kadang-kadang buat baik dibalas jahat, tetapi maksud di sebaliknya pun baik. Kita percaya macam tu. Ya, ada kemungkinan. Contohlah, kita punya setia dekat boyfriend kita. I love you very strong. I love you too. I love you more and more and more. Macam tu dia cakap dia. You letaklah telefon. Ingat tak momen tu dulu? Letaklah telefon. You, aku ingat masa kat UiTM tu, beratur tunggu turn. Kita nak telefon mak kita ni, dia ni alah, dia cakap alah, tolonglah cepat. You, kalaulah I orang terakhir hidup atas dunia ni, apa yang nak cakap kat I? Alah, cepatlah letak. Tak cakap pun lagi. Cakaplah. Cakap apa? Kita duduk belakang kan? Cakap apa ni? Cepatlah. Kita tahu dia nak suruh cakap I love you. Saya cakap, biar saya cakap. Ni diamlah. Marah dia. Kita dah dia susah nak cakap, kita nak tolong cakapkan. Lepas tu nak letak telefon, you lah letak. Hazab lah. Tapi lepas tu, ingat tak momen boyfriend kita tinggalkan kita? Ingat tak? Kan kita punya marah kan, ingat tak? Bergantung pada manusia. Kita marah kan? Bodoh, matilah kau, terbakarlah kau, mati kena gelek, kena lenyek, strangle, mati kau, mati. Macam tu lah orang perempuan mendoakan lelaki yang dimarah. Tapi rupanya setelah 10 tahun lepas tu, 10-15 tahun, kita jumpa jodoh jauh lebih baik pada boyfriend kita. Tuhan tentukan dah rezeki untuk kita tu. Dan dapat tahu pula ex-boyfriend kita, hidup dia tidaklah sebaik yang kita sangkakan. Faham tak? Itu sebab saya kata, serah pada Tuhan. Tuhan akan bagi yang terbaik. Kita mungkin tak dapat kebaikan lain, mungkin kita tak dapat naik pangkat, contohnya tak dapat anugerah tertentu dekat pejabat kita, pergi contoh pergi semelang, pah dia. Rupanya Tuhan bagi kita suami yang romantis, tak terbayar dengan duit. Suami kita balik rumah, sayang, abang balik ni sayang.
Abang, awak masak lah. Saya tahu kan hidup abang macam mana kalau tak nampak muka isteri abang saya. Abang, kau tak nak geli-geli sangat lah. Kau happy tak kau cakap? Itulah dia perempuan. You all dah lupa you all nak cari husband yang macam mana? Karakter dia. Cuba begitu kan? Karakter husband macam mana you nak cakap? Husband ni macam mana? Sweet. Macam mana lagi? Funny. Kelakar. Tapi apa? Tinggi. Minta maaf Cik Azmi. Nampaknya saya je lah dengan Mr. apa? Ganesh. Mr. Ganesh je yang boleh ada harapan hari ni. Tapi Cik Azmi telah dimiliki tu kena faham. Jadi dalam hal ni tu saya kata tadi, bila orang perempuan dah kahwin dia lupa benda ni semua. Bersuami dia romantik sikit. I rindu betul dengan isteri I ni. Nak mati ke apa? Kau nak apa ni cakap? Tak masalah dia. Bila lelaki buat kelakar, tak boleh ke sekali dah hidup you serius? Tak boleh. Jangan sampai funny dan sweet suami ini dihargai orang ketiga. Kau yang tadi kan. Lepas tu orang perempuan tu, seronok tengok you funny, sweet. Mesti wife you happy kan. You je yang cakap macam tu. Hakikatnya you je yang appreciate I. Saya kena lakonkan biar you faham. Elastik ke hatimu. Macam tu kan. Apa faham kan. Jadi macam tu. Ikhlaskan hati kita. Buat sesuatu tu Tuhan yang akan bagi ganjaran. Jangan susah. Kita tak naik pangkat, happy je. Pangkat tinggi lagi lambat balik kerja tu. Ada benda nak kena siapkan ni, kita on time balik. Boleh pergi pasar malam lagi balik kan. Round dengan anak, makan malam sama-sama. Bahkan bang sekejap lagi sampai ni. Okey jom cepat kita pergi makan luar. Makan kat luar. Nasi goreng Pattaya, nasi goreng lakna, apa lagi? Sotong masak pedas, tom yum seafood, ikan siakap 4 rasa. Gila ya. Pernah makan ikan siakap 4 rasa? Biasa kau makan berapa? Itulah dia perempuan. Masam masin manis, tu je yang dia rasa. Rasa keempat, orang lelaki rasa time bayar nanti lain macam rasa. Tu 4 rasa tu. Bila bayar berapa ringgit? Yang paling lain rasa, lain macam rasa tu bila kita masuk dalam bilik, masuk dalam kereta. Berapa bang? Berapa tadi? Adalah. Cakap tak berapa? 156. Murah. Tu yang lain macam tu. Tu rasa lain macam tu. Faham? Tu. Jadi itu dia. Pun akhlak kita dengan Tuhan lagi yang kena ada adalah sentiasa ingat Tuhan. Begitu buat, kita takkan buat benda yang menyalahi peraturan undang-undang. Kita takkan buat. Sebab Tuhan nampak. Maknanya prinsip ihsan terpakai. Kita buat satu benda, kita nampak Tuhan. Dan kalaupun kita tak nampak Tuhan, kita yakin yang Tuhan nampak kita. Macam kita lah, orang lelaki dan orang perempuan. Kita tengok contoh orang perempuan kita naik kereta sampai dekat persimpangan tu, ada traffic light, ada countdown 120 saat lagi, 120, 119, 118, 117. Tak ada satu umat pun masa tu. Pukul 12 tengah malam, tak ada orang dan tak ada CCTV. Saya nak tanya orang perempuan, apa yang kita akan lakukan? Apa orang perempuan akan lakukan? Jalan. Tengok tu orang perempuan. Dan orang lelaki pula nampak traffic light macam tu, nampak countdown macam tu, orang lelaki akan buat apa? Tunggu atau jalan? Lelaki tunggu atau jalan? Tunggu. Itu beza lelaki dan perempuan. Lelaki akan tunggu, lelaki akan sabar. Dan orang perempuan masa tu dengan mudahnya akan melabelkan, tak penat ke jadi munafik. Dia kata itulah atau ayat dia. Tapi itu mengambil pemetik dialog filem drama perempuan itu. Tapi sebenarnya tu saya kata tadi, sebenarnya ada benda-benda yang kita kena faham. Dalam hal ini kita yakin Tuhan nampak kita.
walaupun tak ada siapa memerhatikan.